Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, masih lagi ramai yang bercakap tentang keputusan pilihan raya kecil Dun Mahkota. Masih lagi ramai yang membahaskan kemenangan PRK Dun Mahkota yang dimenangi oleh calon kerajaan perpaduan ataupun calon Barisan Nasional. Namun ada satu persoalan. Adakah kemenangan ini bersih dan telus? Saudara-saudara, disahkan kemenangan calon Barisan Nasional majoriti 20,000 lebih undi, di mana PN hanya mendapat terlalu sedikit, yaitu hanya 7,000 undi berbanding Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan. Ada yang bertanya, adakah keputusan PRK Dun Mahkota ini boleh dibatalkan? Adakah terlibat unsur rasuah? Adakah terlibat salah proses kiraan undi yang tidak sah? Saudara-saudara, ini menjadi persoalannya. Satu perkongsian daripada Malaysia Gazette bertarik 29 September, polis siasat dakwaan berlaku pemalsuan identiti pengundi PRK Mahkota. Adakah dengan dakwaan kononnya berlaku pemalsuan identiti pengundi PRK Mahkota? Kalau benar ada pemalsuan undi, adakah ini akan memberikan satu situasi di mana PRK Dun Mahkota tidak sah? Adakah proses kiraan undi tidak sah? Adakah kemenangan BN tidak sah? Ataupun PRK Dun Mahkota keputusannya dibatalkan dan akan diulang semula? Setakat ini belum ada pengumuman rasmi bahawa PRK Dun Mahkota akan diulang semula. Kalau diulang semula sudah pasti PN akan bersorak gembira. Tapi kena ingat, adakah mereka mempunyai peluang sekiranya PRK Dun Mahkota diulang semula? Adakah mereka mempunyai peluang untuk menang? Sedangkan majoriti terlalu jauh untuk mereka kejar. Saudara-saudara yang amat dihormati, polis membuka 2 kertas siasatan berkenaan kesalahan pada hari mengundi PRK Dun Mahkota. Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar, kertas siasatan tersebut membabitkan kesalahan pemalsuan identiti, aktiviti selain cubaan berkempen melebihi tempoh yang dibenarkan. Semalam, kita terima laporan polis daripada pengadu yang menyatakan namanya telah dipotong ketika mahu mengundi. Persoalannya berapa ramai namanya dipotong, kalau benar ada. Dia mengesyaki berlaku pemalsuan identiti, dan kita buka kertas siasatan di bawah Seksyen 7 Akta Pilihan Raya 1954, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas keputusan PRK Dun Mahkota diumumkan di Dewan Tunku Ibrahim Ismail. Kumar berkata, kes kedua pula pengadu menerima panggilan telefon daripada seorang peraih undi yang berkempen dengan memujuk untuk mengundi sebuah parti politik. Pihak berkenaan katanya masih cuba meraih undi dalam tempo berkempen sudah tamat. Justru katanya kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Pilihan Raya 1954. Kumar memberitahu sebelum ini 6 laporan polis diterima berhubung kesalahan yang dilakukan semasa PRK Dun Mahkota, dan 4 daripadanya sudah dibuka kertas siasatan. Beliau menasihatkan calon yang menang PRK Dun Mahkota mematuhi undang-undang dengan tidak mengadakan perarakan atau perhimpunan yang boleh mencetuskan provokasi atau kacau ganggu awam. Polis Johor telah mengatur gerak seramai 878 pegawai dan anggota untuk penugasan pasca pilihan raya kecil. Ini bermakna daripada sekarang sehingga 30 September, pasukan ini akan terlibat dalam mengatur gerakan, sekatan jalan raya dan pemantauan secara keseluruhannya, katanya. Pada PRK Dun Mahkota, Syed Husin Syed Abdullah berjaya mempertahankan kerusi Dun Mahkota dengan memperoleh 27,995 undi, menewaskan calon PN
Muhammad Haizan yang mendapat 7.347 undi. Saudara-saudara tonton, adakah ini sedikit sebanyak akan menjadi penyebab kepada pembatalan PRK Dunua Kota? Kita pun tak tahu. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton Bapak yang amat dihormati. Sudah pasti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, di mana kita mendengar seringkali di dalam ucapan Anwar, beliau mahu menangkap si perasuah, si penyakau, dan si jerung. Jerung besar kah, jerung kecil kah, ikan bilis kah, yang menjadi penyakau perlu disumbat ke dalam penjara, perlu ditangkap sekiranya didapati bersalah. Anwar Ibrahim sering menyebut ada pemimpin yang sakau, mencuri duit negara, ratusan juta berbilion, dan sudah pasti jerung-jerung ini perlu ditangkap. Walaupun tidak ada nama yang dinyatakan, namun saudara-saudara sebelum ini berkaitan dengan pengisytiharan harta, di antara yang menjadi nama yang menjadi populer sehingga menara disita adalah Daim Zainuddin bersama dengan istrinya Naimah Khalid. Akhirnya apa yang berlaku keputusan terkini? Ada yang berkata gara-gara wanita ini Anwar Ibrahim akan disiasat. Nah, saudara-saudara, perkongsian daripada Malaysia kini, Naimah akan lapor polis dakwaan Anwar arah siasat Daim. Naimah Khalid, isteri kepada bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, akan membuat laporan polis berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dan konspirasi berkaitan siasatan SPRM terhadap suaminya. Menurut satu undangan media yang dilihat oleh Malaysia kini, Peguam Naimah, Rajesh Nagarajan, berkata pendedahan ini dibuat susulan laporan oleh Bloomberg pada 26 September yang mendakwa wujud campur tangan politik dalam operasi SPRM. Rajesh mengesahkan Naimah akan membuat laporan polis. Laporan itu selepas pendedahan artikel tersebut yang memetik sumber tanpa nama mendakwa PM Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM menyiasat Daim, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir, dan anak-anaknya. Laporan itu akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Artikel Bloomberg itu memetik sumber mendakwa Azam telah mengarahkan pegawai SPRM supaya mengelak menyiasat pembelian saham Farhash yang didakwa atas arahan Perdana Menteri. Sebagai respon terhadap dakwaan tersebut, pejabat Perdana Menteri berkata, pemimpin negara itu tidak pernah mengeluarkan arahan dan menafikan sebarang campur tangan Anwar dalam siasatan SPRM. SPRM beroperasi sebagai badan bebas dan bertindak berdasarkan aduan yang diterima, kata PMO ataupun pejabat Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Naimah yang coba untuk menjatuhkan Anwar, yang mahu Anwar Ibrahim terlibat dengan laporan polis? Adakah beliau yang akhirnya akan dimalukan? Karena pejabat Perdana Menteri ataupun PMO telah berkata SPRM beroperasi sebagai badan bebas dan tidak bertindak berdasarkan aduan yang diterima. Dan berkata Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan arahan dan menafikan sebarang campur tangan Anwar dalam siasatan SPRM. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini apa komen Anda?